Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Muka surat 390 ya. Bimbang terhadap syubhah. Bimbang terhadap syubhah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbang terhadap syubhah. Adapun perkara syubhah, maka dituntut sangat menjauhkan diri daripadanya. Malah ada kalanya hukumnya adalah wajib. Cuba perhatikan hadis berikut. Manittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Artinya barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara-perkara syubhah, samalah seperti ia telah melindungi agamanya dan kehormatannya, yakni dari kata nista orang lain. Dan barang siapa yang tersungkur ke dalam perkara-perkara yang syubhah, itu akan terjerumus pula ke dalam perkara-perkara yang haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bi muradih. Walillahil hamdu billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat meneruskan lagi kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan keadaan kita dirahmati dan diberkati dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memahami apa yang kita bicarakan pada malam ini insya-Allah, dan dapat kita mengamalkan dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi dalam tajuk kita ni perihal haram dan syubhah. Haram dan syubhah. Yang halal tu halal lah. Sebab apa? Dari segi fizikalnya, haram ke syubhah ke halal ke sama saja. Tapi yang kita persoalkan tu ialah hukumnya. Sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, dia terikat dengan hukum. Apa-apa hal pun hukum itu yang kita ambil kira. Apabila hukum, orang sudah tidak menilai lagi hukum, dia kata hukum ada apa? Apa ada pada hukum? Yang pentingnya kalau makan sedap, sudah. Tapi bagi orang mukmin, orang yang beriman, perkara hukum dia letak nombor satu. Letakkan dulu. Kerana apa? Walaupun sedap ke atau tak sedap ke, hukum boleh makan ke tak boleh makan ke, haram ke, halal ke, syubhah ke, itu yang penting. Jadi kita letakkan antara halal, haram dan syubhah. Dan nak menentukan halal, haram dan syubhah ini tentulah bagi orang mukmin dia perlu ada penelitian. Berhati-hati dalam menentukan benda ni. Jadi apabila Nabi mengatakan yang halal itu jelas, al-halalu bayyin wa haramu bayyin. Maknanya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Cuma persoalannya ialah yang syubhah. Yang syubhah maknanya benda ni nak kata halal ke, nak kata haram ke. Lebih itulah dalam perbincangan kita malam ini disebutkan, kita tengok kepada asal dia. Kalau dia tu halal, maka timbul sedikit sebanyak keraguan. Maka kalau kita tak dapat pasti, maka ambil hukum asalnya, iaitu kalau barang dia tu asal ke halal, maka kita hukum halal lah. Tapi kalau barang tu haram asalnya, kemudian timbul haram ke halal ke, boleh tak boleh, tapi nampak gaya macam boleh. Ambil asal dia hukum dia haram, maka hukumnya haram. Jadi dalam keadaan itulah, bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang kita katakan wara', maksud wara' ni maknanya dia berhati-hati, teliti dalam menentukan halal haramnya,
Bila dia tak dapat memastikan halal atau haram 100% itu, maka hukumnya syubhah. Maka bagi orang yang wara', diistilah sebagai wara', maka menjauhkan yang syubhah itu satu perkara yang dianggap satu perkara yang cukup besar. Itu sebab tu kemarin kita sebutkan satu orang yang menolak satu dirham yang ada syubhah adalah lebih dicintai daripada Allah Ta'ala bersedekah, sehingga kalau sampai 600,000 dirham sekalipun, dia menolak satu dirham yang syubhah itu lebih baik ataupun lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia terlalu berhati, takut syubhah, takut haram. Kalau tentu halal itu tak apa bila syubhah. Jadi syubhah inilah yang berlega dalam masyarakat kita, sehingga kadang-kadang kita dah jadi mangli, dah jadi perkara biasalah syubhah tu. Tengok ramai orang makan. Tengok orang suka, kita makan, kita pun makan, kita pun buat. Ataupun kita kata ada pula label halal, kita pun kata halal lah. Jadi sedangkan benda-benda itu kalau kita teliti-teliti, dia ada syubhahnya. Bagi orang yang nak memelihara yang dikatakan agama ataupun kehormatan kita, maka dia lebih baiklah dia memelihara syubhah itu. Carilah yang pasti, yakni yang halal. Tolaklah yang tidak pasti ataupun lebih-lebih yang haram. Baik. Tapi itu dia tulis tajuk kita, bimbang terhadap syubhah. Mana bimbang ni maknanya boleh jadi ambil, boleh dia tak ambil, ditimbul situ pada kita rasa bimbang. Yang haram kita tak perlu bimbang dah tentu dah haram, kita tak bimbang. Yang halal pun kita tak perlu bimbang dah, sebab apa dah tentu dah halal. Tetapi syubhah ni kita bimbang. Sebab apa? Kerana barang yang syubhah ini boleh menimbulkan mirip kepada yang haram. Mirip kepada yang haram ataupun sedikit bercampur dengan sesuatu yang tak bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbang terhadap syubhah. Kita katakan bahawa bimbang ini lahirnya daripada hati. Bimbang ni lahirnya daripada hati. Dan hati itu, hati yang mana? Ialah hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman saja yang ada rasa bimbang. Sebab itu Nabi kata, jikalau kamu bertemu dengan yang syubhah, dia kata, letaklah tangan kamu di dada, kemudian dia akan rasa debaran dia tu. Mana kalau rasa debak kuat, maka itu haram. Banyak haram. Kalau tenang rasa, itu halal. Kata Nabi. Jadi dalam hadis 40, dalam hadis 40, orang yang nak merasakan letak tangan macam tu nak bagi jawapan debar ke ataupun tenang ke, orang yang macam mana? Orang yang ada iman. Kita serahkan kepada iman untuk yang menjawabnya. Tapi kalau kita serahkan kepada nafsu yang menjawab, kalau kita serahkan kepada nafsu yang menjawab, mungkin nafsu kata, sedap je, kan? Ia maknanya, walaupun letak tangan di dada, tengoklah debaran kita. Kalau berdebaran kuat, maknanya haram. Kalau rasa tenang, halal. Yang nak menjawab tu ialah iman. Kalau begitu serah pada jawapan kepada nafsu, kemungkinan nafsu tengok sebelum dia letak jana, dia dah terliuk lah. Awal-awal dia terliuk dah. Macam mana dia nak buat jawapan? Kalau gitu, yang Nabi sebut itu ialah iman. Kalau ada iman dia, ada hati dia untuk nak menyelamatkan daripada yang syubhah, maka insya-Allah tu. Adapun perkara syubhah, maka dituntut sangat menjauhkan diri daripadanya. Dituntut sangat maknanya seelok-eloknya, sebaik-baiknya kita jauhkan daripada perkara yang syubhah. Malah ada kalanya hukumnya adalah wajib. Wajib apa? Wajib kita menjauhkan diri daripada yang syubhah. Maknanya timbulnya syubhah, terus letak di tangan dada dah. Syubhah, aku berasa tak apa nak yakin. Sudah, terus tanya dada dah.
tinggal sajalah. Itu maknanya lebih baik kita wajib kita tinggalkan yang syubhah. Pasal apa dia kata, cuba perhatikan hadis berikut. Man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang memelihara dirinya dari perkara-perkara syubhah, benda tu timbul keraguan, halal ke haram, ya. Samalah seperti dia telah melindungi agamanya dan kehormatannya. Maknanya dari kata nista orang kata, orang kutuk. Pasal apa? Macam tu dia pun makan. Dia pun ambil. Kan? Ustaz pun pakai. Ustaz punya namanya, bila ustaz tapi tu orang-orang yang ada guru ke, imam ke, mereka ni secara tak langsung menjadi ikutan kepada masyarakat. Jadi apabila apa yang mereka buat tu, kadang-kadang orang tanpa usul periksa lagi dah terus memakai satu hukum apa? Ustaz buat. Hukum apa? Tok imam pun ambil. Jadi maknanya hukum tok imam dengan ustaz. Jadi maknanya yang sepatutnya lah orang yang ada ilmu agama ni, dia lebih-lebih lagi tentang perkara syubhah ni untuk melindung melindung agama dan kehormatan. Sebab mereka ni secara tidak langsung menjadi contoh kepada masyarakat, kan? Contoh kepada masyarakat. Jadi dia kata, barang siapa yang tersungkur dalam perkara syubhah, maknanya benda tu syubhah, tapi dia sebagai orang yang ada authority dalam masyarakat masih mengambil lagi benda-benda syubhah, akan terjerumus pula ke dalam perkara-perkara yang haram. Kalaupun tak haram 100% syubhah tu, maknanya ada sedikit haram. Bila ada sedikit haram, pada peringkat awalnya mungkin kita katakan, alah sikit saja, tak banyak pun, bolehlah, kan? Akhirnya lama-kelamaan dia akan jadi benda yang biasa, perkara biasa, dan apatah lagi jadi ikutan pada orang lain. Tu nah. Jadi makna syubhah inilah yang agak sukar untuk kita nak memastikan. Cuma dia duduk pada keraguan kita. Kalau tak timbul ragu, tapi tu kalau kamu tak ada rasa ragu apa, balas lah apa pun. Halal tak halal? Tak usah duk tanya lagi dah. Halal ke tak halal? Tapi yang kita ada persoal ni ialah ada sedikit orang kata benih-benih iman yang ada dalam kita tu yang timbul rasa ragu tu. Benda ni boleh ke makan ni? Benda ni betul ke halal ni? Pasal apa? Iman. Pasal apa? Hukum. Hukumlah yang menjawabkan boleh tak boleh tu. Kalau kita letak sebelah hukum, apa? Tak usah kira bab hukum lah. Tak payah tanya ada halal ke haram ke, boleh ke tak boleh. Boleh semua aja. Adalah pakai boleh semua. Jadi kita ni ada hukum, ada berpegang pada hukum. Sebab apa? Hukum ini hukum akhirat. Hukum akhirat. Hukum yang kita baca hari ini bukan hukum dunia, hukum akhirat. Maknanya balasan baik atau buruknya di akhirat. Ya. Jadi maknanya kita ni oleh kerana ada hukum, ada iman, kita ingat bahawa kita ni akan bertemu dengan pengadilan hukum Allah, hakim Allah, mahkamah Allah. Pada ketika itulah dia akan persoalkan balik. Di dunia ni okey kok mana pun tak nampak apa pun, kan? Di dunia ni hang makanlah banyak mana pun, hang buatlah apa pun tak apa, kan? Kadang-kadang sampai salah terang pun, apatah lagi kita boleh ambil lawyer dan sebagainya, selesai masalah, boleh jadi hak haram menjadi halal, kan? Jadi kita itu hukum dunia. Apakah apabila kita buat maksiat, bila mahkamah katakan engkau tak bersalah, kita rasa bangga sebab tak bersalah. Selesai ke? Selesai di dunia. Tetapi kalau kita orang yang bersalah, walaupun di dunia kita anggap selesai, tapi kita yakin di akhirat kita tak selesai. Tak selesai. Ya?
Tu hukum. Jadi janganlah kita rasa hukum dunia kata selesai, kita pun selesai. Kita bunuh orang. Ya. Kita tipu orang sungguh-sungguh. Tapi ambil lawyer pok-pok mai menang. Tengok tu lah, aku nak kata dah, aku tak bunuh. Aku tak tipu. Padahal dia sendiri pun tahu yang dia bunuh, dia tipu, kan? Jadi hukum akhirat yang kita pegang. Kalau hukum dunia ni memanglah kok mana pun boleh lepas kan. Janganlah kita rasa bila terlepas hukum dunia maka akhirat pun terlepas dak. Akhirat tetap hukum akhirat. Sebab hidup kita ni tak lari daripada hukum. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tak lari ya. Hidupnya kecelik-celik mata aja adalah wajib, sunat, haram, makruh, harus. Ada. Jadi kalau gitu nak lari tang mana? Sabda Rasulullah SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragui kamu kepada apa yang tiada meragui. Apa yang rasa ragu tinggal, ambillah kepada mana yang tak ragu. Tenang. Hak ni tak ragu dah, tak bimbang dah. Tak ada rasa-rasa boleh tak boleh dah. Ambil yang tu. Hak ni boleh tak boleh? Rasa-rasa macam boleh. Tapi aku rasa macam tak boleh lah. Ada timbul ada macam tu, makna berbagi dua tu, itu makna ragu. Tinggalkan benda yang ragu tu, ambillah kepada yang tak ragu. Jadi kita ni selalunya duk mempersoal tentang perkara makan lah. Perkara makan lah yang utamanya. Tapi sebenarnya syubhah ni bukanlah melibatkan perkara makan, minum semata-mata. Berbagai-bagai lah yang mana menjadi perkara kehidupan dalam kehidupan kita ni. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, kenderaan, sehinggalah benda-benda yang lain lagi yang semuanya melibatkan hukum. Perkara itu juga ada syubhah yang patutnya kita tinggal lah. Syubhah ialah setiap perkara yang masih dalam syak dan ragu tentang halal dan haramnya. Pasal apa nak kata halal haram? Pasal ada iman. Kalau tak ada iman, tak ada halal haram, macam aja. Sedap tak? Sedap. Sedapnya kira boleh kata. Tak sedap? Tak sedap. Walaupun dia tak kata haram, tapi tak sedap tak mau. Sedap? Boleh. Jadi pada iman yang menentukan halal dan haram, bukan soal sedap, bukan soal suka, tetapi kalau halal aku ambil, haram aku tinggal. Yang disebabkan oleh beberapa sebab yang bertentangan. Maknanya kita nak menentukan halal dan haram itu, timbullah perkara syubhah sebab menyebabkan ada perkara yang bertentangan. Nak kata halal, puasa-puasa ada campur haram. Nak kata haram, nampak benda ni daging betul, benda betul, elok. Halal kot. Tu. Jadi makna di situ ada satu keraguan, ada satu syak. Setengah syubhahnya asalnya halal. Kalau barang tu asalnya halal. Kemudian datang suatu sebab yang meragukan mengenainya sehingga menimbulkan syak tentang penghalalannya. Maknanya benda tu asalnya halal. Kemudian rasa ada campur benda ni lah. Benda tu halal. Ya? Macam selalu kita dah sebut tentang masalah kicap lah, kicap. Kicap orang Melayu, kicap Cina. Kan? Jadi dulu timbul masalah kicap Cina ni, mungkin dia bubuh tulang apa kan, dia timbul ragu. Kan? Kemudian asal kicap tu apa? Halal tak? Halal. Apa dia? Dia bubuh kacang lah, soya dan sebagainya kan? Itu halal. Kemudian timbul ragu. Jadi kalau tidak ada pilihan, maka kicap tu halal lah sebab apa asalnya halal. Kalaupun ada, hang tahu tak? Nampak tak? Banyak mana ada bubuh? Tak tahu. Kan? Itu maknanya kalau benda tu tidak ada pilihan. Tapi oleh kerana zaman kita ni sudah ada pilihan, maka hak yang ragu tadi tu tak usah duk pecah lah. Ambil yang tak ragu. Apa dia? Kicap Melayu. Istilah kata kicap Melayu ni tak ada ragu apalah. Kan? Bihun Melayu tak ragu apalah.
mi Melayu. Kan? Tak ragu apa lah. Tapi kalau yang bukan Melayu tu, dia ada sedikit sedikit keraguan yang dikatakan mi bubuh apa minyak babi dan sebagainya. Kita nampak tak? Asalnya apa? Mi, tepung gandum. Tapi bagi orang yang telah dapat membuktikan kata mi Cina tu ada masuk minyak babi. Pasal apa? Mi yang kita buat ni tahan 2 hari. Mi yang dia buat tu tahan seminggu. Pasal apa tahan seminggu? Kalau kita tengok clean elok aja. Tapi kalau kita kepok sikit, di dalam tu ada belendiak sikit. Jadi nampak mana di luar tu dapat nampak macam tahan elok kita makan. Ada. Jadi apabila ada keraguan, nak ambil lagi tak? Kalau tak ada pilihan dah, ambil. Pasal apa asal dia? Tepung gandum. Kan? Telur dan sebagainya. Tapi kalau ada pilihan, yang ni mi. Apa nama yang dibuat oleh Kelang ni. Yang ni mi Kelang orang Melayu. Pilihlah hak yang tidak ragu. Tu nah. Dan lain-lain lagi lah benda-benda yang kita kata menimbulkan keraguan tu. Setengahnya syubhah asalnya halal. Kemudian datang suatu sebab yang meragukan mengenainya sehingga menimbulkan syak tentang penghalalannya. Maka dalam hal yang serupa ini dibolehkan berpegang kepada hukumnya yang asal, iaitu halal. Hukum mi asalnya halal. Hukum kicap hukumnya asalnya halal. Sebab apa? Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kalau sudah ada pilihan, maka pilihlah yang lebih jelas lagi yang tidak halal. Yang tidak ragu. Ambil yang halal, tak ragu-ragu lagi. Iaitu halal. Akan tapi sifat warak. Sifat warak. Sifat warak ni satu sifat, bukan orang warak. Orang warak ni dia tunduk kepala tu, orang warak. Tak tegur siapa tu dalam tu, orang warak. Yang kata sifat warak ni orang yang berhati-hati tentang perkara yang syubhah, dan berhati-hati tentang perkara yang halal dan haram. Itu sifat warak. Atau menjauhkan diri dari yang syubhah adalah satu keutamaan yang terpenting. Maknanya bagi kita ni perlu ada sifat warak. Kemudian jauhkanlah diri kita daripada perkara syubhah. Itu satu perkara yang amat penting, yang lebih utama. Kalau tidak ada pilihan. Adapun syubhah yang asalnya haram, asalnya haram. Dah memang asal-asalnya dah haram dah. Adapun syubhah yang asalnya haram, kemudian timbul syak dan keraguan yang mendakwa bahawa ia halal. Dia halal. Kan? Dia halal. Asal dia haram lah. Kita tahu Maka yang serupa inilah yang dikatakan syubhah yang wajib menjauhinya. Syubhah yang kita patut sangat-sangat jauhkan kerana berpegang pada hukum asalnya, iaitu haram. Benda asalnya haram, timbullah desas-desus mengatakan halal. Sumber halal tu kita tak tahu. Sumber halal tu tak tahu. Cuma kadang-kadang logo halal tu yang ada yang pada paketnya tu, maka kita pun halal, kan? Halal. Tapi itulah kalau dulu kita makan barang-barang tempatan, tak ada banyak benda-benda yang syubhah, yang meragukan. Tetapi oleh kerana zaman-zaman dah orang kata apa moden sekarang ni, kita banyak makan barang-barang yang import. Barang-barang import daripada luar negeri yang dikeluarkan daripada Kelang biasanya. Kalau nak sampai import tu maknanya bukan main 2-3 ekor Kelang. Bila Kelang ni, kalau orang-orang yang pernah melawatlah ke Kelang tu, memang timbullah perasaan syubhah tu. Pasal apa? Cara macam mana dia sembelih, cara macam mana dia menyucikan, cara macam mana dia mengetinkan. Masuklah Kelang, masuklah cantik. Cantik bubuh halal.
Jadi benda-benda yang semacam inilah bagi orang yang beriman perlu berhati-hati untuk memastikan benda yang halal haram ataupun syubhah. Kalau ada rasa syubhah, mana timbul dalam hati kita rasa syubhah, maka bagi orang yang mukmin patutlah dia elakkanlah. Kecuali tak ada makan. Kalau tak ada makan tu, hak haram pun boleh makan. Boleh makan, bukan halal makan. Macam saya kata dululah. Kalau dah tak ada makan, babi pun nak makan-makanlah kan. Babi pun nak makan-makanlah. Babi haram kan. Tapi bukan bila makan tu nama halal. Makan tu diharuskan aja. Kan, babi haram. Haram sampai bila-bila. Dah satu ya babi yang halal. Cikgu biasa makan tak? Barbecue. Makan banyak apa. Tu halal makan. Lain tu tak apa. Babi lain semua. Babi hutan ke, babi pekan ke, tak kira. Semua haram. Barbecue yang tak haram. Syubhah pula terbahagi kepada beberapa bahagian yang banyak. Yang satu dengan yang lain tidak sama. Makna yang ini cara ni, yang ni cara ni, syubhah. Berlaku wara' atau meninggalkan semua perkara syubhah adalah penting. Maknanya kalau kita nak meninggalkan benda yang syubhah itu satu perkara yang cukup penting dan dituntut oleh agama. Agama pun menggalakkan untuk kita meninggalkan benda-benda yang syubhah. Kalau sekiranya ada timbul, lebih-lebih lagi benda yang yang nak menyebabkan kita makan jadi daging darah dan sebagainya. Sebab apa? Hasil daripada makan, hasil daripada jadi daging darah, di situlah nak menumbuhkan iman ataupun kufur dalam diri kita ni. Apabila diri kita ni ditumbuhi hasil daripada benda yang haram, jadi kita bimbang. Pertamanya sekali dia jadi tak dapat hidayah. Bila tak dapat hidayah tu macam-macam lah. Ataupun yang keduanya sekurang-kurangnya dia rasa malas. Malas dengan buat ibadat. Ataupun dia rasa tak berat tentang buat ibadat ni. Tak apalah. Itu mungkin di antara punca daripada makan makanan yang haram ataupun yang syubhah yang menyebabkan jadi daging darah. Bila daging darah yang tak elok tu, maka tempat yang tak elok tu nak masuk benda yang elok susah sikit. Tapi itulah orang kata apa, kalau kanak-kanak tu yang bersih, suci itu alhamdulillah. Tapi kita ni dah lama ni macam-macam lah, ya. Kecuali perkara-perkara yang ditimbulkan oleh perasaan was-was. Hak tadi ragu-ragu, tapi was-was ni lain cerita ni. Dan sangkaan yang batil, sangka-sangka saja. Sangka-sangka, elok ke tak elok, boleh ke tak boleh ni. Sah tak sah ke? Halal tak halal ke? Bersih tak bersih ke? Yang tidak berasas dan bersebab sama sekali. Tak ada sebab langsung pun. Nak cari sebab pun tak tahu, kan? Misalnya, jika ada orang berkata harta kekayaan dunia ini penuh dengan perkara syubhah dan tidak bersih. Tu dia nak. Apa asas dia? Kan? Memanglah kalau nak kira memang betul, tapi asas tu timbul was-was. Termasuklah kita katakan duit yang kita pegang, duit kertas dah tu. Kalau duit baru tu nampak bersih cantik kan, tapi duit yang lama tu belasam tu agak-agak siapa pernah basuh duit. Telah dipegang oleh beribu-ribu orang pegang. Yang Melayu pegang, yang Cina pegang, yang Hindu pegang, yang mai daripada kaunter tu, mai daripada kaunter ni, Allah bertukar tangan. Elok tak? Kan? Aku balik, aku basuh duit ni. Kan? Benda-benda yang semacam tu timbul was-was lah. Jadi, logik tak benda-benda tu? Kita duit ni duduk dalam paket ni, bawa semayang kan? Tu zaman lah ni lah. Adakah hak tu yang perlu kita nak bersih kan? Lalu kok jalan raya baru lepas hujan, mari kereta selisih, ciao dah.
mercik kita pakai kain, kita pakai jubah. Hai. Nak tahu dah atas jalan raya tu macam-macam lah. Bewok mati ada, ayam mati ada, macam-macam ada. Itu nama dia apa nama? Umul balwa. Umul balwa. Mana umul balwa tu terlalu umum, bala yang terlalu umum, bala yang tak dapat kita nak pisah-pisahkan, nak pasti-pastikan. Nama yang macam yang tak dapat dielakkan, terima sajalah. Ya, tu. Maknanya kalau baju kita dipercit oleh ayam hujan jalan raya, duit yang kita masukkan dalam paket kita ni, kalau duit baru ya kita kata tak apalah duit baru, nampak baru ni. Ni duit belasam tahun berapa punya duit. Berapa ribu orang yang memegang tu belum tentu lagi. Mai kedai babi ke kedai apa tak tahulah kan. Nak masuk? Kan? Tu maknanya itu nama dia apa? Was-was dalam diri kita dan termasuklah umul balwa, bala yang secara umum yang tak dapat kita nak pisahkan, nak ceraikan, maka hukumnya kita pakai okeylah. Bolehlah. Kalau tidak sukar juga dah, kan? Sukar juga. Misalnya jika ada orang berkata harta kekayaan dunia ini penuh dengan perkara syubhah dan tidak sebersih. Tidak satu pun yang boleh dikatakan sepi dari muamalat pasadah, pertukaran tangan yang tidak sah, dan sunyi dari tangan-tangan yang menganiaya. Maknanya benda ni ada saja tipu muslihat tu dan